Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Agenda Awani. Cerita mengenai perdagangan pelaburan menjadi fokus kepada kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Mungkin sesuatu perkara yang perlu kita hadamkan bersama, dan saya bersama dengan orang penting, orang yang saya kira mempunyai segala data dan juga maklumat mengenai apa yang baik dan juga tidaknya tentang kalau kita bercerita mengenai perdagangan dan juga pelaburan dalam negara kita. Saya bersama malam ini bersama dengan Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Terima kasih Datuk Seri bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Sektor ekonomi dah banyak yang dibuka. Sejak 1 April juga sempadan negara juga sudah dibuka, dan kita banyak melihat kepada angka-angka yang bagus, khususnya selepas pengumuman KDNK baru-baru ini. Tapi mungkin dapat juga Datuk Seri dapat kongsikan hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan khususnya. Kawan-kawan saya di Niaga Awani kata, oh ini angka yang terbaik. Tapi mungkin bagi rakyat Malhain, bagaimana rekod ataupun berita baik ini perlu kita fahami bersama Datuk Seri. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana semenjak sempadan negara dibuka, prestasi perdagangan Malaysia bertambah kukuh. Dan kalau kita melihat statistik dalam bulan Julai sahaja, perdagangan Malaysia telah melonjak sebanyak 40% kepada 253 bilion ringgit. Dan ini satu pencapaian yang luar biasa dalam sebulan, membuktikan bahawa apabila negara mengambil keputusan yang berani dan bertanggungjawab untuk membuka sempadan, kita dapati permintaan luaran itu meningkat. Begitu juga dengan permintaan domestik meningkat lebih tinggi. Dan ini akan memberikan peluang kepada PMKS dan juga pemain-pemain industri tempatan untuk meningkatkan produktiviti mereka supaya mereka dapat memenuhi permintaan pasaran global dan juga pasaran tempatan. Dan sudah tentulah dengan aktiviti perniagaan yang lebih rancak ini, ianya dapat mencipta pekerjaan dan peluang-peluang baru bagi industri tempatan, termasuk usahawan-usahawan yang terkesan akibat pandemik. Jadi peranan MITI adalah untuk memastikan bukan saja kita dapat menarik pelaburan dan juga mencipta perdagangan baru, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana kita dapat membantu usahawan-usahawan tempatan untuk meningkatkan aktiviti perindustrian mereka, perniagaan mereka, dan ini membuka peluang-peluang baru untuk pemain tempatan. Faktor pembukaan ekonomi itu faktor yang baik dan juga secara automatiknya menghasilkan nombor-nombor ini. Tapi tak mungkin ini datang begitu saja, Datuk Seri. Ia mesti datang dengan fasilitis yang baik daripada pihak-pihak agensi di bawah MITI contohnya. Apa yang dilakukan kerana apabila sektor ekonomi dibuka dan juga pasca pandemik juga, ini maksudkan bahawa perlunya lebih mesra dan sebagainya. Ceritalah sikit kalau ada daripada agensi dan sebagainya. Saya bersetuju, angka tidak akan membawa sebarang makna kalau dia tidak dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan sosioekonomi negara kita, khususnya rakyat dan juga industri. Sebab itulah MITI melalui Matrid telah memperkenalkan beberapa insentif untuk memastikan pemain-pemain tempatan ini dapat mempromosikan produk-produk dan perkhidmatan mereka di peringkat antarabangsa. Dan ini antara peranan besar Matrid. Sama ada kita lakukan secara fizikal ataupun dalam tempoh pandemik ini, kita masih meneruskan usaha ini melalui virtual dan ianya mendapat sambutan yang cukup baik. Angka yang baik pasca pembukaan ekonomi, tapi adakah ianya angka yang sustainable? Adakah cukup resilient kita punya angka-angka itu? Kerana ada pakar ekonomi mengatakan bahawa menjelang hujung tahun kita melihat kepada mungkin adanya kegawatan dan angka-angka yang menakutkan juga berlaku di negara-negara maju dan negara-negara barat contohnya, Datuk Seri. Ya, saya setuju persekitaran ekonomi global hari ini semakin mencabar dan sudah tentulah sebagai sebuah negara perdagangan kecil seperti Malaysia, ianya akan menjejaskan prospek ekonomi Malaysia. Namun alhamdulillah ekonomi Malaysia ini dia lebih diversified sifatnya. Itu keunikan kita dan kelebihan kita. Kelebihan dan keunikan. Kita tidak bergantung kepada hanya satu sektor sahaja. Kita ada sektor perkilangan, kita ada sektor perkhidmatan, kita ada sektor-sektor utama yang dapat menjamin fundamentals ekonomi negara kita kukuh. Jadi apabila kita menghadapi cabaran seperti pandemik dan juga krisis ekonomi,
ekonomi Malaysia dapat bertahan kerana kita mempunyai kekuatan untuk memastikan sektor-sektor ini dapat terus beroperasi walaupun ketika pandemik. Dan ini satu cabaran yang amat sukar. Saya masih ingat ketika pandemik, saya diasak oleh banyak pihak untuk menutup operasi kilang-kilang, tetapi kita harus bertindak mengikut data dan sains. Kerana Malaysia ini, kekuatan kita adalah sebahagian daripada rantaian bekalan global. Sekiranya kita mengambil tindakan yang tidak bertanggungjawab, ianya memberikan kesan termasuk penutupan banyak syarikat-syarikat dan industri, dan ini akan menyebabkan kadar pengangguran negara akan terus meningkat dan memberikan kesan kepada sosioekonomi. Ini adalah tempoh yang peluangnya banyak. Malaysia perlu mengambil peluang di situ. Apabila sebut mengenai MITI, ramai yang akan tanya berapa banyak pelaburan yang dibawa oleh Datuk Seri Azmin selepas pasca COVID. Yeah. Di mana Malaysia kalau kita bandingkan dengan negara lain? Adakah pelaburan kita berada di satu sistem ataupun berada pada satu aras yang baik pada ketika ini? Kalau kita melihat dari segi statistik dan data, ianya satu angka dan prestasi yang amat membanggakan. Berapa itu? Sebelum kita beralih kepada prestasi pelaburan, saya nak tutup tentang perdagangan. Okey. Prestasi perdagangan negara dalam tempoh 6 sehingga Julai 2022 telah pun mencecah 1.6 trilion ringgit. Ini satu prestasi yang luar biasa, kerana kalau Saudara Zul melihat unjuran yang kita telah tetapkan dalam rancangan Malaysia ke-12, pada tahun 2025 nilai ekspor negara perlu mencecah 1.252 trilion ringgit. Maksudnya kita sudah melebihi. Tetapi pada Disember 2021, nilai ekspor negara sudah pun mencecah 1.24 trilion ringgit. Maknanya kita telah capai sasaran 4 tahun lebih awal. Dan ini akan memberikan peluang-peluang baru kepada PMKS, usahawan dan rakyat untuk mendapat pekerjaan bagi memenuhi pasaran perdagangan peringkat global dan juga domestik. Itu perdagangan yang amat membanggakan, dan saya bersyukur kerana kita telah mencatatkan prestasi yang baik. Untuk pelaburan, ya, pada tahun 2021 dalam keadaan negara masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19, tetapi jumlah pelaburan yang diluluskan untuk 3 sektor utama, sektor perkilangan, sektor utama dan sektor perkhidmatan, mencatatkan 309.4 bilion ringgit. Dan ini angka yang tertinggi yang pernah dicatatkan semenjak tahun 2006. Okey, Datuk Seri, kalau cerita pasal nombor ni kadang-kadang saya hilang juga kat situ. Kalau dapat kita siapkan ada satu graf dan juga mungkin ada skrin yang Datuk Seri boleh present ataupun dapat kongsikan bersama dengan kami. Datuk Seri menyebut mengenai angka-angka pada bulan pasca pandemik pada Januari dan juga Jun 2021. Apa maknanya graf ini? Kita siapkan graf ini daripada tahun 2013. Tapi fokus kita mungkin melihat kepada apa yang jatuh itu dan juga apa yang naik di situ, Datuk Seri. Ya, kalau Saudara Zul melihat ya, pada Januari hingga Jun tahun ini, kita telah pun mencatat 123.3 bilion ringgit. 6 tahun pertama saja. Ini 6 bulan pertama, 6 bulan pertama untuk tahun 2022. Pada tahun lepas kita telah yang saya sebut tadi, kita mencapai 309.4 bilion ringgit. Kalau kita melihat angka ini, apa maknanya kepada rakyat tempatan? Ianya dapat membuka peluang mereka mendapat pekerjaan yang berkualiti. Saya mengambil pendekatan pelaburan yang masuk ke dalam negara ini mestilah pelaburan yang berteknologi dan pelaburan yang berkualiti tinggi. Saya tidak mahu pelaburan yang masuk dalam negara pelaburan yang berintensifkan tenaga pekerja asing, kerana kita telah lama terlalu bergantung kepada tenaga pekerja asing. Ini sesuatu dalam 20 tahun lepas. Ya, tapi kita telah lakukan anjakan paradigma yang cukup drastik semenjak 2 tahun yang lalu, kerana Malaysia mempunyai keupayaan, kita mempunyai daya tahan, daya saing yang kuat, kita mempunyai tenaga pekerja yang berkemahiran. Sebab itu saya mahu pelaburan yang masuk ini dapat mencipta pekerjaan. Satu contoh yang boleh kita lihat di sini, Saudara Zul, pada tahun Januari
hingga Jun 2022 yang saya sebut tadi, kita telah merekodkan 123 bilion ringgit jumlah pelaburan dan ianya telah mencipta pekerjaan sebanyak hampir 58,000. Ini untuk Januari Hanya 6 bulan pertama tahun ini. Ini membuktikan peluang pekerjaan yang dicipta oleh pelaburan yang berjumlah 123 ini adalah kualiti yang berkemahiran yang dapat membantu pekerja-pekerja kita mendapat pendapatan yang lebih tinggi untuk menyara kos sara hidup keluarga masing-masing. Mungkin kita beranjak sikit Datuk Seri. Kalau dilihat kepada graf dan juga ini, mungkin sesuatu angka yang kita lihat di sini ialah kepada yang bawah itu. Jadi kalau kita melihat juga bagaimana ianya mungkin graf itu daripada sini, kita faham ketika pandemik COVID-19 dan juga apa yang menyebabkan dapat memacu dan dia naik ke atas tu? Ya, kalau kita lihat ketika kita melakukan penutupan sempadan dan juga PKP, jumlah pelaburan yang dicatatkan memanglah merudum. Tetapi hari ini telah meningkat dengan begitu mendadak. Antara faktornya, sempadan sudah dibuka, permintaan sudah meningkat, kita juga memperkenalkan dasar-dasar pelaburan yang baru yang dapat menarik pelaburan yang berkualiti tinggi dan kita memberikan insentif-insentif yang dapat mencipta pekerjaan yang berkemahiran. Antara perkara yang kita bincang dengan syarikat besar ialah apabila mereka masuk ke dalam Malaysia, bukan saja mereka membawa jumlah pelaburan tersebut, tetapi komitmen mesti diberikan supaya mereka mencipta ekosistem di dalam negara dan membina rantaian bekalan di kalangan PMKS supaya pelaburan yang dicipta ini memberikan nilai kepada pemain tempatan. Datuk Seri, ini soalan yang mungkin kritikal untuk Datuk Seri tapi sering dibincangkan. Apa faktor-faktor ataupun elemen yang memungkinkan perkara ini berlaku? Kerana kita berdepan dengan krisis yang pelbagai. Krisis ekonomi, krisis politik sudah tentu dan juga krisis yang berkaitan dengan bekalan, rantaian bekalan dan sebagainya selepas pasca pandemik. Apa yang kita ada dan juga apa lebihnya kita berbanding yang lain? Tapi simpan dulu jawapan tu. Kita bersama lagi dengan anda selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Datuk Seri Azmin Muhammad Ali akan memberikan jawapannya selepas ini dalam agenda awal ni. Bertemu lagi kita dalam agenda awal ni. Malam ni agenda awal ni bersama dengan Datuk Seri Azmin Muhammad Ali. Datuk Seri bercerita mengenai angka yang baik. Kita bercerita mengenai pelaburan yang masuk dan juga bagaimana pelabur juga melihat kepada keupayaan dan juga kelebihan yang ada pada Malaysia. Dan kita mengharapkan pelaburan yang berkualiti. Tidak seperti dahulu yang melibatkan kepada buruh sahaja. Tapi ada kritikan yang mengatakan bahawa dalam masa 3-4 tahun ini kita berdepan dengan krisis yang berganda-ganda. Termasuk krisis politik. Apa keyakinan yang diberikan kepada pelabur apabila Datuk Seri cuba untuk meyakinkan mereka untuk mahu masuk pelaburan ke Malaysia? Antara faktor penting yang menjadi pertimbangan pelabur-pelabur selain daripada ekosistem perniagaan yang baik, dasar pelaburan yang cukup kuat, yang mesra perniagaan, sudah tentulah mereka ingin melihat kestabilan dalam sesebuah negara yang menjadi destinasi pelaburan. Dalam konteks ini, walaupun kita mengalami beberapa perubahan pentadbiran dalam 3 tahun ini, tetapi harus diingat sistem demokrasi negara Malaysia dan juga institusi demokrasi Malaysia masih kuat. Sebab itu ianya memberikan keyakinan kepada pelabur-pelabur asing bahawa pentadbiran yang mengambil alih daripada pentadbiran yang lama itu masih berpegang kepada prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Dan inilah menyebabkan mereka merasakan Malaysia menjadi destinasi pelaburan di rantau ini. Apa kelebihan kita berbanding dengan Indonesia, Vietnam dan juga sektor-sektor industri baru contohnya Datuk Seri? Setiap negara ada kekuatan masing-masing. Malaysia sudah tentulah infrastruktur kita cukup baik, tenaga buruh kita mahir, kita ada banyak universiti antarabangsa, universiti tempatan di Lembah Kelang, di Selangor, di Pulau Pinang, di Johor. Ini memberikan gambaran bahawa Malaysia sudah bersedia untuk menerima pelaburan yang berkualiti kerana tenaga kerja kita yang mahir dan dapat memenuhi permintaan industri. Dan pelaburan yang Datuk Seri maksudkan inilah adakah tertumpu di peringkat bandar-bandar besar?
Lembah Kelang ataupun ianya lebih kepada seluruh dunia, seluruh negeri. Kalau dapat dilihat kepada angka-angka dan juga data-data ini, Datuk Seri, 5 negeri yang mencatatkan pelaburan tertinggi. Ya, kalau kita lihat statistik yang dipaparkan, jelas kita tidak tumpu hanya kepada Lembah Kelang atau negeri-negeri tertentu. Kerana inilah dasar wawasan kemakmuran bersama. Kita nak kurangkan jurang di antara bandar dan desa, kampung dan juga kawasan-kawasan yang maju. Lihat pada slide yang dan kita lihat ada negeri Sabah, ada Kedah. Sebagai contoh, kalau saya boleh beralih kepada negeri Kedah kejap negeri Kedah. Ini pelaburan dan kita Ya. Negeri Kedah, kalau Saudara Zul tengok, untuk kejap. Untuk kita spesifik sini. Negeri Kedah saja bagi tahun 2021, kita telah membawa 208 projek ke negeri Kedah. Sebuah negeri yang dulunya sebuah negeri pertanian, hari ini industri berat berteknologi tinggi sudah beralih ke negeri Kedah. Di mana kita telah membawa sejumlah 68 bilion jumlah pelaburan yang tidak pernah dicatatkan oleh negeri Kedah. Dan ia telah mencipta peluang pekerjaan sebanyak 13,000 di negeri Kedah. Ini memberikan satu kelegaan ataupun harapan baru kepada anak-anak Kedah. Mereka tidak perlu berhijrah ke negeri-negeri lain, termasuk negeri-negeri yang berdekatan dengan Kedah. Kalau dulu tradisinya ke Pulau Pinang contohnya. Mungkin mereka ke Pulau Pinang, mungkin mereka ke Kuala Lumpur. Sekarang mereka boleh kekal dalam negeri Kedah, dekat dengan keluarga, tetapi pada masa yang sama mereka mendapat pekerjaan yang berkualiti dan berkemahiran kerana syarikat-syarikat yang melabur sejumlah 68 bilion ini menjanjikan pekerjaan yang berkualiti dan juga industri yang berteknologi tinggi. Apa strateginya? Kerana kita sudah biasa dengan stereotip bahawa ini adalah negeri pertanian. Tidak mungkin kita bawa jentera ataupun industri berat dan juga yang memerlukan kemahiran dan juga infrastruktur yang sesuai untuk dibawa. Tapi keyakinan dan juga bagaimana dasar dalam masa tertentu yang memungkinkan benda ini boleh berlaku. Ini antara dasar yang diberikan keutamaan oleh MITI dan MAIDA untuk memastikan taman-taman perindustrian di negeri-negeri ini dapat dinaik taraf dan dapat diberikan peruntukan yang sewajarnya untuk memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi. Dan inilah yang kita telah bawa ke negeri Kedah. Walaupun asalnya negeri pertanian, hari ini syarikat-syarikat yang besar seperti AT&S, ini syarikat semikonduktor yang antara yang terbesar di dunia, telah datang ke negeri Kedah. Dan mereka memerlukan 1,000 jurutera tempatan untuk dilatih. Dan ini satu cabaran bagi kita untuk memastikan sementara kita mahu pelaburan masuk ke dalam negara, kita mahu tenaga pekerja tempatan ada kemahiran, ada bakat untuk memenuhi. Begitu juga syarikat pembuatan kereta yang berjenama seperti Porsche. Mereka boleh memilih negara yang lain, tetapi kekuatan yang ada di negeri Kedah, mereka datang ke sini dan ini dapat mencipta kejuruteraan yang begitu precise dan memberikan peluang untuk pemindahan teknologi kepada bakat tempatan. Bagaimana Datuk Seri? Ramai yang mengatakan bahawa apa pelaburan yang Malaysia dapat? Negara jiran presidennya berjumpa dengan Elon Musk dan sebagainya. Ini saya kata, kenapa kita tidak menjadi pilihan kepada jendela-jendela besar ini? Dan juga teknologi-teknologi baru. Ini teknologi-teknologi masa depan. Ada cerita dari Kedah mungkin? Kalau Saudara Zul lihat kepada dasar pelaburan baru yang telah kita laksanakan 2 tahun, kita memberi fokus kepada 5 bidang baru. Pertama, aerospace, E&E, chemical, pharmaceutical dan juga digital economy. Ini adalah sektor-sektor baru yang kualitinya tinggi yang dapat menarik pelaburan yang berkualiti ke Malaysia. Berhubung dengan Elon Musk, kita jangan terlalu bimbang kerana kekuatan Indonesia mereka mempunyai bahan mentah untuk tujuan tersebut. Tetapi dengan Elon Musk, kita juga sedang berbincang mewujudkan kerjasama dengan SpaceX sebagai contoh untuk membina satelit dan ini juga teknologi yang dapat memberikan peluang mencipta kemahiran dan membina kapasiti di kalangan bakat-bakat tempatan. Jadi setiap negara ada kekuatannya, tapi kalau untuk bateri EV, kita telah berjaya membawa sebuah syarikat SK Nexilis
ke negeri Sabah. Di mana Sabah mendapat pelaburan daripada syarikat Korea untuk membina kemudahan membina bateri EV yang berjumlah lebih 4 bilion ringgit. Sekali lagi, anak-anak Sabah tidak perlu berhijrah ke Johor, ke Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan yang berkualiti. Ada syarikat-syarikat yang pergi ke negeri Sabah untuk mendapat peluang-peluang ini dan membuka peluang kepada bakat tempatan. Dan inilah yang sedang kita lakukan. Berapa lama kita dapat kesan ini? Kerana kalau orang muda tengah cari kerja, dia nak mana peluang itu? Dia akan tanya, tempitkan begitu. Tapi dari segi pelaburan dan sebagainya, berapa lama kita dapat kesan dan juga melihat kepada hasil yang telah dibawa masuk ini? Contohnya? Angka yang saya sebut tadi adalah pelaburan yang diluluskan. Dan biasa daripada jumlah yang diluluskan, lebih 90% akan direalisasikan. Justru itu kita telah mendapat kerjasama yang baik daripada kerajaan-kerajaan negeri kerana kelulusannya bukan semuanya daripada pusat. Ada kelulusan di peringkat negeri. Maka kerjasama di antara persekutuan dan negeri itu penting, memastikan pelaburan yang telah diluluskan itu dapat diambil tindakan dan dapat beroperasi segera. Kita juga memperkenalkan beberapa mekanisme untuk mempercepatkan kelulusan. Ada mekanisme E10, maknanya dalam 10 bulan pelaburan itu mampu untuk memulakan operasinya dengan mendapat kelulusan daripada persekutuan sehingga peringkat negeri. Ini antara langkah-langkah pragmatik yang kita lakukan untuk mengekalkan pelaburan ini di dalam negara kita sementara menarik pelaburan baru ke Malaysia. Datuk Seri menyebut tadi bahawa anak muda kalau di negeri Kedah contohnya, ini satu contoh sebuah negeri. Tapi saya kira dengan lihat kepada pelaburan yang masuk di negeri-negeri lain dan juga mengikut region dan juga bahagian-bahagian tertentu, ianya di seluruh Malaysia dan juga cake ekonomi itu cuba diberikan sama rata. Apa masa depan untuk anak, masa depan peluang pekerjaan? Kerana pada hari ini kita melihat bahawa bukan sahaja anak-anak Malaysia bekerja, tetapi mereka juga bekerja dengan pengetahuan adanya transfer teknologi itu. Apa yang kita pelajari dahulu dan juga apa berbezanya sekarang, Datuk Seri? Sekarang ini kita minta syarikat-syarikat gergasi ini juga terlibat secara langsung dalam usaha untuk membina bakat dan juga kemahiran di kalangan pekerja. Kalau dulu kita bergantung kepada pihak universiti ataupun pihak sekolah, sekarang ini kita ada kerjasama di antara akademia, industri dan juga pihak kerajaan supaya ada sinergi yang kuat dan terjamin di mana teknologi-teknologi ini ada di dalam industri tersebut. Maka mereka boleh menggunakan kepakaran dan kemahiran itu untuk dipindahkan kepada pekerja mereka kerana akhirnya itu akan memberi manfaat kepada syarikat yang berkenaan. Dan inilah peluang yang harus diambil oleh tenaga dan juga bakat tempatan kerana syarikat-syarikat besar sedang berada dalam Malaysia. Mereka committed untuk meningkatkan dan membina kapasiti dan kemahiran di kalangan bakat tempatan dan kerajaan akan terus memberikan sokongan dan dukungan khususnya MITI, MAIDA dan Matrik. Datuk Seri, kita bercerita mengenai graf tadi, angka dan sebagainya nampak cantik. Tapi adakah ini waktu yang sesuai untuk kita melihat kepada satu kestabilan? Kerana angka-angka baru itu melegakan dan melegakan itu dibaca oleh orang politik sebagai satu kestabilan. Adakah ini masa yang sesuai untuk dipulangkan mandat kepada rakyat? Datuk Seri orang politik, saya kena tanya soalan politik juga. Pada pandangan saya, ini pandangan peribadi saya, betul situasi ekonomi, prestasi perdagangan, prestasi pelaburan semakin mencatatkan pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Kita berada di landasan yang cukup kukuh untuk memastikan rakyat kita mendapat pekerjaan, syarikat mendapat peluang baru. Namun, bagi saya kita memerlukan sedikit masa lagi. Berapa lama kerana itu? Sebahagian besar mana baru nak memulakan perniagaan. Aliran tunainya baru dapat diperkukuhkan akibat pembukaan sempadan. Jadi saya kira mungkin masa yang sesuai setelah keadaan ekonomi lebih stabil, prestasi ini dapat kita kekalkan momentumnya sekurang-kurangnya 6 bulan lagi sebelum Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memikirkan setelah berbincang dengan rakan-rakan di dalam Jemaah Menteri masa yang sesuai untuk kita menyerahkan mandat ini kepada rakyat
untuk rakyat memikirkan masa depan negara secara bersama. Okey, kita dah cerita pasal ekonomi, di hujung dapat cerita politik. Datuk Seri nanti kena datang balik untuk cerita pasal politik pula mungkin nanti. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Kami bersiaran malam ini bersama dengan Datuk Seri Azmin Muhammad Ali. Jika ada pandangan, ada cadangan, ada komen anda sendiri, teruskan bersama kami di platform digital kami di astroawani.com. Sekian saja agenda Awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti. Thank you very much. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah. Well done. Okay.